Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari sejarah KSSM tingkatan 5 iaitu bab 5 pembentukan Malaysia. Tapi hari ini cikgu hanya akan fokuskan dua subtopik sahaja iaitu 5.1 konsep gagasan Malaysia dan 5.2 perkembangan idea Malaysia. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran yang dapat kita perolehi daripada subtopik 5.1 dan 5.2 ini. Standard kandungan 13.1 Gagasan Pembentukan Malaysia. Standard pembelajaran 13.1.1 menyatakan konsep gagasan Malaysia. 13.1.2 memerihalkan perkembangan idea dan usaha yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Jadi cikgu harap di akhir sesi pembelajaran ini, objektif pembelajaran dapat dicapai dan pelajar-pelajar semua dapat lebih dari apa yang cikgu harapkan dan dapat manfaat daripada pengajaran cikgu ini. Okey, jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ni, negara kita telah mengalami beberapa fasa sejarah, termasuklah fasa penjajahan oleh kuasa-kuasa Barat dan juga fasa kemerdekaan. Jadi pada hari ini kita akan belajar pula fasa dalam mewujudkan sebuah negara yang berdaulat yang membawa kepada pembentukan Malaysia 1963. Okey, kita lihat dulu 5.1 iaitu konsep gagasan Malaysia. Okey, sekarang kita lihat daripada siapa idea gagasan Malaysia ini dan apakah yang dimaksudkan dengan gagasan Malaysia. Okey, idea gagasan Malaysia ni sebenarnya ialah konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara itu merujuk kepada Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei. Dan idea gagasan Malaysia ini dikatakan berdasarkan daripada idea Melayu Raya yang telah dipelopori oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Yang kita lihat mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah. Apakah kuasa-kuasa penjajah yang ada pada ketika itu? Ini kita dah belajar sebenarnya. Okey, cikgu ingatkan lagi sekali, antaranya ialah British, Belanda dan juga Amerika Syarikat. Namun idea ini telah gagal. Kenapa gagal? Sebab pada ketika itu Indonesia telah mengisytiharkan kemerdekaannya terlebih dahulu, iaitu pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Jadi idea gagasan Malaysia bagi pihak pegawai British pula, mereka telah mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara untuk mewujudkan satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Kenapa British melaksanakannya? Hal ini disebabkan oleh untuk memudahkan pentadbiran pihak British. Jadi kita lihat pula idea gagasan Malaysia yang telah dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri yang pertama, di mana merupakan satu penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Jadi kalau kamu lihat ada peta dekat bawah ni, okey, dekat bawah ni adalah peta negeri yang menyertai Malaysia pada tahun 1963. Dan kalau kamu perasan, di manakah Brunei pada ketika itu? Sebenarnya Brunei telah menarik diri dari menyertai pembentukan Malaysia lebih awal. Antaranya ialah disebabkan oleh penduduk Brunei, dia berasa bimbang dan khawatir akan kehilangan besar kekayaan yang dimiliki oleh Brunei. Dan mereka sebenarnya ingin mendapatkan kemerdekaan terlebih dahulu sebelum menyertai pembentukan Malaysia. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana berlakunya
perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia dalam subtopik 5.2. Okey, idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan pada akhir abad ke-19 yang melibatkan pegawai British dan juga penduduk tempatan. Kita lihat daripada pegawai British terlebih dahulu. Okey, dan cadangan terawal telah dikemukakan oleh Lord Brassey iaitu pada tahun 1887. Lord Brassey ini merupakan pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Dan beliau telah mencadangkan supaya berlakunya pergabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar pada ketika itu. Dan cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui pergabungan wilayah ni. Seterusnya, kita dapat lihat pula idea daripada pegawai British yang kedua iaitu Sir Malcolm Macdonald. Iaitu Sir Malcolm Macdonald ini merupakan Governor General British di Asia Tenggara. So, nama beliau tidak asing lagi lah dengan tanah Melayu. Okey, Sir Malcolm Macdonald telah mencadangkan pergabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Dan langkah ini adalah untuk menyesuaikannya dengan dasar dekolonisasi. Apakah yang dimaksudkan dengan dasar dekolonisasi? Okey, dasar dekolonisasi ialah proses ke arah berkerajaan sendiri. Jadi, pada tahun 1951, Sir Malcolm Macdonald telah mengadakan perbincangan dengan Datuk Onn Jaafar, iaitu pemimpin UMNO dan juga ahli Majlis Perundangan Persekutuan yang berkaitan dengan usaha untuk menggabungkan Tanah Melayu, Singapura dan juga Borneo. Okey, kita lihat pula idea pegawai British yang seterusnya iaitu Sir Garrett Templar. Sir Garrett Templar ni merupakan pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu dan meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Sebagaimana yang kita tahu yang negara kita pada ketika itu diancam oleh komunis. Jadi Sir Garrett Templar menggesa penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan daripada diancam oleh komunis. Pada Januari 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo telah bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Seterusnya kita lihat idea pegawai British daripada Sir Geoffrey Tory iaitu pada tahun 1960 di mana Sir Geoffrey Tory ini merupakan pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, cadangkan supaya penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Dan cadangan ini telah mendapat sokongan daripada pejabat kolonial. Tadi kita dah belajar idea pegawai British. Sekarang kita belajar pula idea gagasan Malaysia daripada penduduk tempatan. Dan sebenarnya idea tentang gagasan Malaysia dah wujud dalam penerbitan majalah Al-Imam. Apabila kita lihat majalah Al-Imam telah menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan juga pembangunan ekonomi di alam Melayu. Dan seterusnya idea yang digerakkan oleh konsep Melayu Raya pada tahun 1938 di mana konsep Melayu Raya telah diperjuangkan oleh nasionalis Tanah Melayu. Antaranya ialah Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, Ahmad Bustamam, Ishak Haji Muhammad atau kita juga kenali sebagai Pak Sako dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi sejak sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Idea mereka adalah untuk menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Walau bagaimanapun, idea ini gagal apabila Presiden Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan Tanah Melayu. Okey, seterusnya kita lihat idea gagasan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang telah menyuarakan pendapat dalam ucapan Persidangan Agung UMNO yang diadakan pada Oktober 1955 di mana beliau telah mencadangkan supaya Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Yang inilah kita panggil ni sebagai pembentukan
Malaysia. Okey, seterusnya ialah idea daripada Datuk Mustafa Datuk Harun pada tahun 1958, di mana Datuk Mustafa Datuk Harun ni merupakan pemimpin Sabah, dan dalam pertemuannya dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Kuala Lumpur pada tahun 1958, beliau ada menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan untuk pengetahuan pelajar juga, beliau juga merupakan pemimpin Parti USNO di Sabah, dan Parti USNO merupakan antara penyokong kuat dalam pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat melalui idea gagasan ini juga, Tunku Abdul Rahman telah memaklumi Lord Perth pada 10 Jun 1960 bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Jadi, rancangan pembentukan Malaysia mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman telah memberikan komitmen terhadap rancangan pergabungan semua wilayah yang terlibat dan telah mendapat sokongan British. Terdapat beberapa faktor pembentukan Malaysia, iaitu keselamatan, keseimbangan komposisi penduduk, mempercepatkan kemerdekaan dan pembangunan wilayah. So, saya rumuskan faktor-faktor ini ke dalam konsep 3K1P supaya pelajar mudah untuk mengingati apakah faktor pembentukan Malaysia, ataupun kalau ada soalan mengenai rasional pembentukan Malaysia, kamu boleh jawab yang konsep 3K1P ini. Okey, macam saya dah cakap tadi, faktor pembentukan Malaysia terbahagi kepada 4, iaitu kita dapat ingat faktor-faktornya melalui konsep 3K1P, iaitu 3K mewakili keselamatan, kemerdekaan, keseimbangan komposisi penduduk, dan 1P pula mewakili pembangunan wilayah. Okey, jadi kita akan belajar dengan lebih terperinci setiap faktor atau rasional pembentukan Malaysia. Okey, sekarang kita lihat rasional idea pembentukan Malaysia, dan kita lihat konsep 3K1P tadi, dan ini adalah yang pertama, iaitu keselamatan. Dan sebenarnya kalau kita sebut pasal keselamatan ni memang tak asing lagi dikaitkan dengan ancaman komunis, sebab ancaman komunis ni dah wujud di negara kita sejak sebelum merdeka lagi. Dan antara keganasan yang telah dilakukan oleh komunis termasuklah melakukan serangan bersenjata, menyerap masuk ideologi komunis, dan juga melakukan sabotaj dan kemusnahan kemudahan awam. Oleh sebab tu, ancaman komunis ni kalau tak diatasi mampu menggugat keamanan negara. Okey, ancaman komunis di Singapura telah menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu, dan Tunku Abdul Rahman telah menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Oleh sebab itu, langkah penyatuan dengan Singapura ni dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan juga pertahanan bagi membendung ancaman komunis di Singapura. Okey, dan seterusnya kita lihat perkembangan komunis di Sarawak pula. Yang kita tahu bahawa gerakan komunis di Sarawak ni telah bermula sejak pendudukan Jepun lagi oleh gerakan Clandestine Communist Organisation atau dikenali juga sebagai CCO. Jadi dengan penyertaan Sarawak, kerajaan British dapat juga membendung ancaman komunis. Okey, berbalik kepada konsep 3K1P tadi, K yang seterusnya merujuk kepada keseimbangan komposisi penduduk, di mana kita dapat lihat keputusan untuk menerima Singapura dalam persekutuan akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dan juga orang Cina. Dan perkara ini amat dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan juga pemimpin UMNO. Maka pergabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum. Okey, seterusnya K yang ketiga ialah kemerdekaan, iaitu untuk mempercepatkan kemerdekaan, di mana pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi. Tadi cikgu dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan dekolonisasi, iaitu proses ke arah berkerajaan sendiri serta mempercepat kemerdekaan wilayah Borneo, terutamanya Sabah dan Sarawak. Jadi kerajaan British ni perlu untuk memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk di wilayah
ini. Jadi berbalik semula kepada konsep 3K1P, iaitu 1P itu merujuk kepada pembangunan wilayah, di mana rasional yang terakhir pembentukan Malaysia adalah pembangunan wilayah. Jadi cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei membentuk sebuah negara bertujuan agar wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepatkan pembangunan pelbagai bidang seperti infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Okey, kesimpulannya, penduduk tempatan turut memainkan peranan dalam usaha menyatu padukan negara. Pembentukan Malaysia dapat membuktikan pemimpin dan rakyat mempunyai fikiran yang jauh dalam merancang masa hadapan yang baik. Jadi pembentukan Malaysia juga sekaligus dapat mengekang anasir-anasir komunis yang boleh mengancam keamanan negara untuk mewujudkan keamanan serantau. Jadi melalui pembelajaran kita pada hari ini, dapatlah kita tahu apakah konsep gagasan Malaysia, di mana konsep gagasan Malaysia merupakan gabungan tanah jajahan British, dan juga kita dapat belajar tentang perkembangan idea gagasan Malaysia yang telah wujud sebelum kita merdeka lagi. Dan idea ini telah diutarakan oleh pegawai British Lord Brassey, Malcolm McDonald, Sir Garrett Templer dan juga Sir Geoffrey Tory. Dan idea gagasan Malaysia ini juga merupakan idea penduduk tempatan yang terdapat dalam majalah Al-Imam, konsep Melayu Raya daripada idea Tunku Abdul Rahman, Datuk Mustafa Datuk Harun yang telah membawa kepada pembentukan Malaysia. Dan kamu juga jangan lupa faktor-faktor atau rasional pembentukan Malaysia melalui konsep 3K1P, iaitu keselamatan, kemerdekaan, keseimbangan komposisi penduduk dan juga pembangunan wilayah. Okey, itu saja daripada cikgu dan semoga objektif pembelajaran tercapai dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.